Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi pada hari ini dalam channel Mari Belajar Perniagaan bersama saya, Cikgu Nurul Wahidayah. Okay, hari ini Cikgu akan menerangkan tentang bab 1 iaitu tujuan perniagaan. Okay, jadi tajuk yang kita akan pelajari ialah asas dalam perniagaan itu sendiri, iaitu aktiviti perniagaan dan konsep asas perniagaan. Okay, walaupun tajuk ini tidak termasuk dalam DSKP, tetapi sebelum kita belajar perniagaan, tajuk ini harus difahami dan dikuasai terlebih dahulu oleh semua pelajar. Okay, kita tengok dahulu berkaitan dengan apakah dia maksud perniagaan. Perniagaan bermaksud aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi di sini, perniagaan ini mesti ada aktiviti jual beli. Okay? Perkataan jual beli sama ada barang atau perkhidmatan. Jual beli antara siapa? Iaitu penjual dan pembeli. Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Seterusnya, aktiviti perniagaan. Aktiviti perniagaan ialah melibatkan pertukaran nilai antara penjual dengan pembeli. Pertukaran nilai di sini bermaksud penjual akan memberi barang kepada pengguna ataupun pembeli dan pembeli akan menukarkan dengan ataupun dalam bentuk wang tunai. Di situ berlaku aktiviti pertukaran nilai. Bagi membolehkan penjual memperoleh keuntungan. Okey, tujuan perniagaan ini sendiri, key point keuntungan ini mesti ada. Okey. Keuntungan yang diperoleh boleh dilaburkan semula untuk memajukan cabang perniagaan. Jadi berdasarkan keuntungan ini digunakan semula untuk membesarkan perniagaan sama ada membesarkan kedai atau membeli semula stok barangan. Okey. Ini adalah contoh-contoh aktiviti perniagaan ya. Kalau kamu tengok di sini ialah contoh aktiviti perniagaan menjual barang. Kalau kamu nampak di sini, penjual akan menjual barang kepada pembeli. Pembeli membayar pula dengan ataupun dalam bentuk wang tunai. Itu di situ berlaku pertukaran nilai. Okey, ini contoh aktiviti masih menjual barang iaitu aktiviti di pasar, ya, menjual ikan di pasar. Okey, aktiviti apa ni? Aktiviti perniagaan iaitu menjual kenderaan. Okey. Okey, berdasarkan aktiviti itu tadi, maka akan diperoleh ataupun akan memperoleh keuntungan lah peniaga, manakala pembeli pula juga mendapat manfaat keuntungan daripada barang yang dibeli. Okey, so sekarang kita akan tengok konsep asas perniagaan. Okey, apakah dia konsep asas perniagaan? Konsep asas perniagaan terdiri daripada 6, iaitu yang pertama, kita tengok di sini. Konsep asas perniagaan yang pertama iaitu barangan dan perkhidmatan. Yang kedua ialah memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan. Yang ketiga, pertukaran nilai. Dan yang keempat, keuntungan perniagaan. Kelima, penjual dan pembeli. Okey, kita tengok barangan dan perkhidmatan. Okey, tadi cikgu tunjuk sekejap ya. Saya tunjuk tadi ada 5. Okey, sebenarnya ada 6. Iaitu pertukaran nilai lagi satu ya. Tertinggal di situ ialah pertukaran nilai. Okey,
So, kita tengok di sini. Barangan dan perkhidmatan yang pertama. Okey. Barangan. Apakah dia maksud barangan di sini? Barangan ialah bentuk fizikal dapat dilihat serta disentuh. Okey. Perkhidmatan tidak mempunyai bentuk fizikal secara khusus. Kita tak boleh sentuh, kita tak boleh lihat. Dia tak boleh khusus, dia bukan bentuk fizikal. Seperti perkhidmatan pengangkutan, insurans, pelancongan dan sebagainya. Okey. Kita tengok barangan dan perkhidmatan. Ini gambar apa ni? Ini ialah gambar kenderaan. Barangan di sini adalah produk fizikal. Kenderaan di sini kita boleh pegang, boleh lihat, boleh sentuh, boleh ya. So ini ialah kenderaan kereta. Okey, ini contoh kereta yang kedua ya. Okey, seterusnya ialah makanan. Ini contoh produk fizikal ya, barang kita jual makanan. Okey. Dan seterusnya ialah ni contoh makanan juga. Nampak makanan ni rasa lapar dah Okey, produk seterusnya ialah pakaian. Okey, ni basic asas lah, asas keperluan Makanan, pakaian dan sebagainya. Okey, ni contoh gambar pakaian. Okey, pakaian apa ni? Gambar pakaian kanak-kanak. Okey. Okey, sekarang kita tengok perkhidmatan. Perkhidmatan ni tidak mempunyai bentuk fizikal secara khusus seperti pengangkutan. Okey, kalau kamu tengok ni gambar apa? Malaysia Airlines. Okey, Malaysia Airlines. Okey, ini adalah perkhidmatan pengangkutan. Okey. Okey, ini pun perkhidmatan pengangkutan iaitu kapal penumpang, ya. Seterusnya ialah perkhidmatan seperti insurans. Ini ialah contoh-contoh nama insurans yang kamu perlu tahu. Takaful Malaysia, M-Assurance, Jernah Insurans, MAA Takaful, ING Insurance, Etika. Banyak di sini ya. Great Eastern, Kurnia Insurance. Ini logo-logo insurans. Ini adalah contoh perkhidmatan. Okey, ini juga insurans. Etika. Okey, ini contoh yang Islamik lah. Ini juga ialah contoh perkhidmatan. Perkhidmatan pelancongan. Okey. Ini seterusnya. Seterusnya, elemen komponen asas yang kedua ialah memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Keperluan. Keperluan ialah diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan. Okey, kalau tak ada keperluan, kita tak boleh hidup. Okey. Jadi keperluan ni terhad dan mudah dipuaskan. Okey, sama bagi semua individu, sama. Okey. Kehendak pula ialah keinginan. So ada perkataan keinginan di sini. Keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa. Tidak terhad dan sukar dipuaskan. Berbeza antara individu. Ini contoh contoh keperluan. Okey. Contoh keperluan asas di sini ialah rumah. Okey, semua orang perlukan rumah. Okey, sama untuk semua orang. Okey, makanan, semua orang perlu makan, itu tadi keperluan makanan, semua orang mesti makan untuk terus hidup. Okey, dan juga minuman, okey. Pakaian, okey. Makanan, pakaian, tempat tinggal tadi, rumah. Okey, ini adalah keperluan. Okey. Ini contoh keperluan. Gambar di sini. Manakala kehendak ni pula ialah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa. Okey. Tidak terhad dan sukar dipuaskan. Berbeza antara individu. Contoh hiburan.
Okey, untuk hidup selesa di sini, contohnya tadi daripada asas keperluan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Tetapi kehendak, dia akan jadi kehendak bila kita dah ada benda tu dan kita ada keuangan, kita ingin lebih lagi. Contoh, tempat tinggal. Okey, jadi bila kita ada lebih banyak kehendak, maka kehendak itu tidak dapat dipuaskan. Okey, lagi banyak wang, lagi banyak kehendak. Jadi kehendak kamu dengan kehendak saya adalah berbeza. Kehendak cikgu, kehendak pelajar-pelajar berbeza. Contoh, hiburan ya kalau di sini. Okey, ini contoh ya. Contoh kehendak. Okey. TV, LCD. Okey. Ini contoh perabot, sofa mewah. Okey. Sofa boleh jadi keperluan. Okey. Tetapi dia akan jadi kehendak apabila kita perlukan sofa mewah. Nampak ada perkataan mewah di sini. Okey. Kereta. Okey, kereta mewah. Okey, so tambah saja nanti dalam peperiksaan kalau keluar kereta mewah. Okey, ini ialah rumah tadi, kediaman. Tapi dia akan jadi kehendak apabila ada perkataan banglo mewah. Okey, dan seterusnya yang ketiga ialah pertukaran nilai. Pertukaran nilai ialah sesuatu yang bernilai wang kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperoleh. Okey. Ini contohlah jual beli. Okey, cikgu jual, kamu beli. Nampak di situ ya. Okey. So, jual beli menggunakan wang. Okey, nampak ya, sesuatu yang bernilai wang, okey, kepada penjual. Jadi, produk yang akan diperoleh oleh pembeli. Okey, proses ini melibatkan persetujuan. Bersetujulah antara penjual dengan pembeli. Saya bersetuju untuk berjual, kamu bersetuju untuk membeli. Okey, seterusnya ialah keuntungan perniagaan. Keuntungan, okey, bermaksud lebihan hasil jualan setelah ditolak semua keuntungan. Jumlah jualan tolak jumlah kos. Okey, jumlah jualan tolak jumlah kos. Tahap keuntungan, petunjuk jika perniagaan itu berjaya dan mampu bersaing di pasaran. Jadi keuntungan ini sebagai petunjuk prestasi sesuatu perniagaan kita. Okey, nampak tak situ? Jumlah jualan, TR tolak TC. TC ni cost, total cost. TR ni total revenue. Ini dalam bahasa Inggeris lah. Total revenue ni ialah jumlah jualan. Dalam bahagian teori permintaan, jumlah jualan TR melalui hasil darab, harga P. Harga P ni harga satu dan kuantiti permintaan. Keuntungan perniagaan, ini ya hasil jualan tolak jumlah kos. Okey. So kenapa pentingnya tahap keuntungan? Sebagai petunjuk. Menunjukkan perniagaan itu berjaya dan mampu bersaing di pasaran. Okey. Serta sebagai satu imej dan kecemerlangan sebuah perniagaan. Okey. Seterusnya, okey nampak? Ini adalah contoh gambar-gambar usahawan yang berjaya. Okey, inilah Tan Sri Syed Monta Buhari. Okey, dan ini ialah Tan Sri Ananda Krishnan. Okey, Tan Sri Syed Monta Buhari ini ialah pemilik Roti Gardenia. Dan ini juga Tan Sri Ananda Krishnan, pengasas Maxis. Okey, ini contoh juga, contoh usahawan yang berjaya. Ini ialah Tan Sri Vincent Tan ya. Kalau kamu pernah tengok Berjaya Group ya, ini adalah dimiliki oleh beliau. Contohnya 7-Eleven, ya, Causeway. Okay, dan ini juga ialah orang nombor 1 ya, yang paling kaya di Malaysia. Antaranya ialah Robert Koch. Okay, pemilik Sri Murni, produk Sri Murni, tepung gandum. Okay, dan banyak lagi. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok. Ini contohlah, contoh usahawan ya. Keuntungan ni penting sebagai kayu pengukur kejayaan. Ya, dan ganjaran bagi perniagaan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Okay. Penjual dan pembeli. Okay, seterusnya, elemen seterusnya ialah penjual dan pembeli. Penjual ni ialah menawarkan barang atau perkhidmatan.
Pembeli ni ialah memerlukan barang atau perkhidmatan yang perlukan barang. So, bila kita perlu barang, kita akan beli barang tu dan kita dipanggil pembeli. Peniaga dan pembeli melakukan urus niaga di pasaran. Urus niaga bermaksud berlaku apabila peniaga dan pembeli bersetuju. Bersetuju untuk menjalankan urus niaga pada masa, harga dan tempat yang sesuai. Ini contohlah. Okey, contoh urus niaga. Okey. Dan yang akhir sekali ialah kontrak perniagaan. Kontrak perniagaan, okey, iaitu kontrak dari segi penjual, iaitu perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Okey. Kontrak dikuatkuasakan melalui Akta Kontrak 1950. Contoh kontrak jual beli barang dan kontrak sewa beli. Okey, peranan melindungi pengguna dalam urusan perniagaan. Okey, penting ya kontrak perniagaan ni. Okey. So, itu saja pelajaran hari ini. Okey. Saya harap semuanya memberikan manfaat kepada semua. Okey. Sekian daripada saya. Okey, semoga anda semua dapat memahami dengan tajuk kita hari ini, aktiviti perniagaan dan konsep asas perniagaan. Sekian, terima kasih.